Sekejap Okey, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih sudi baca doa. Okey, now tak apa. Kita sikit pun kita teruskan. Now, manalah tahu yang sikit masuk kelas ni awak punya ilmu ni berkat, awak boleh guna lama. Okey, now kita masih lagi dalam tajuk genetik. Ini adalah tajuk tingkatan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk tingkatan 4. Bab 5 genetik. So kalau dalam buku SPS awak, Assalamualaikum Haziq. Buku SPS pula. Kalau dalam buku PTRS awak, sebenarnya kita nak membincangkan muka surat 22 hingga 30. Okey. So, hari tu kita dah bincang dalam subtopik 5.1 kita membincangkan tentang pembahagian sel. Ni just refresh balik. Pembahagian sel, kita ada dua jenis pembahagian sel. Satu adalah mitosis, satu lagi adalah meiosis. Awak ingat kalau meiosis ni untuk hasilkan gamet je. Untuk hasilkan gamet iaitu sperma dan juga ovum. Okay. Now kepentingan dia nak hasilkan gamet yang haploid atau sperma yang haploid. Haploid ni maksudnya apa? Haploid ni maksudnya adalah bilangan kromosom separuh. Maksudnya kalau manusia, kromosom adalah separuh. Kalau manusia, kita 46 tau. Tapi kalau lah gamet, bilangan kromosom kita jadi berapa? 46, separuh daripada 46 berapa you guys dapat? Separuh daripada 46 you guys dapat apa? 23. Yeah, 23. So, satu lagi gamet ni satu kita dah tahu, tadi saya dah bagi tahu yang gamet ni bilangan kromosomnya separuh, dan satu lagi bilangan gamet ni apa specialnya selain daripada haploid, dia adalah berbeza dari segi bahan genetik. Maksudnya dia ada perbezaan dari segi genetik. So maksudnya macam saya cerita minggu lepas, walaupun katakanlah senang kata awak tengok dalam adik-beradik awak, walaupun you guys ni adalah daripada ibu dan ayah yang sama, tapi muka korang lain. Kenapa? Setiap kali berlakunya persenyawaan, setiap kalinya terhasil anak tu, sperma dengan ovum tu yang dihasilkan tu adalah berbeza dari segi genetik. So meiosis ni ada dua kepentingan paling utama. Dia akan menghasilkan bilangan kromosom yang separuh. Dia berbeza dari segi bilangan genetik, dan saya tambah satu, sel anak dia. Sel anak ada 4. So maksudnya asalnya sel ni satu. Meiosis ni berlaku 2 kali kan? Mula dia jadi 2 sel anak. Ending dia akan jadi 4 sel anak. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Sebab meiosis ni dia ada 2. Satu adalah meiosis 1. Hai TA. Satu lagi adalah meiosis 2. So basically kesimpulan, meiosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan bilangan kromosom adalah separuh. Maksudnya sini 46, meiosis akan jadi 23, sini 23, sini pun sama 23, 23, 23, 23. Okey, so kesimpulannya meiosis adalah proses pembahagian sel yang hasilkan gamet. Bilangan kromosomnya adalah separuh, kita kenali dia sebagai haploid, dan dia berbeza dari segi genetik. Dan ia menghasilkan 4 sel anak. Kenapa? Sebab meiosis berlaku 2 kali. Meiosis 1, meiosis 2. Kalau mitosis pula, mitosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan bilangan kromosom sama dengan induk. Maksudnya ini meiosis. Katakanlah sel manusia ada 46. Oh, meiosis pula, mitosis. So, pembahagian sel yang dia akan hasilkan
46. Ini kita panggil dia adalah sebagai sel anak. So, mitosis ialah proses pembahagian sel yang hasilkan berapa sel anak? Sel anak. Sel anak, bukan bilangan kromosom. Sel anak dia berapa? 2. Yeah, terima kasih yang hasilkan 2 sel anak setiap sel anak bilangan kromosom adalah sama dengan induk. Bilangan kromosom yang sama dengan induk ni kadang-kadang you guys akan kenali sebagai diploid. Maksud diploid adalah, ini bahasa biologi tau. Diploid ni maksudnya bilangan kromosomnya sama. Kalau induk asalnya 46, sel anak 46. Macam saya kata sel kulit awak adalah bilangan kromosom dia 46. Dan sel kulit ni dihasilkan sama. Sebab tu korang tak nampak, aku dapat sel kulit baru. Korang tak nampak beza. Sebab sel yang ganti, sel yang mati, yang rosak tu adalah sama seperti yang induk, seperti yang asal. So hari ni, kita nak cerita pasal pewarisan. Contohnya pewarisan ni macam mana awak boleh katakanlah orang tu dapat mata biru. Saya nak pakai mata lah kan. So macam mana, macam if I nak misalkan orang dekat Sabah, banyak yang ada kes yang keluar surat khabar dia kata, mak dia biasa-biasa, tiba-tiba anak dia mata biru. So hari ni kita nak cerita macam mana tiba-tiba pula orang ni daripada generasi ke generasi mata biru, tiba-tiba mata hitam atau hazel kan, tiba boleh dapat anak pula mata biru. So kita nak cerita pasal dominan dan juga resesif. Kalau banyak, senang kita nampak, itu kita panggil dia sebagai dominan. Kalaulah sikit, kita panggil dia sebagai resesif. So, saya nak ambil satu ciri. Katalah sini adalah ciri tau. Ciri adalah, sini saya kata, sini adalah ciri. Sekejap. Saya tambah tepi sini tau. Sini adalah ciri. So, ciri adalah pasal lidah. So, ciri kat lidah ni kita boleh pecahkan kepada 2 jenis. Satu adalah dominan, satu adalah resesif. Okay, dominan ni paling banyak. So, senang kata antara you guys ni kan, macam katakanlah siapa boleh gulung lidah, siapa tak boleh gulung lidah. Katakanlah kita buat pull sikit. Siapa dalam ni tak boleh gulung lidah? Saya tak boleh gulung lidah. Berapa orang geng dengan saya tak boleh gulung lidah? So, kita ada 13 orang. Siapa yang tak boleh gulung lidah? Sekejap, saya buat pool. Korang pandai ni tak? Kebolehan menggulung lidah kita tepi kat sini. Kebolehan menggulung lidah. Okay, sini boleh. Boleh. Okay, so saya launch. So awak tengok kat tepi tu saya ada buat pools. So korang klik sekarang. Klik. Kebolehan menggulung lidah. Berapa orang yang boleh gulung lidah? Berapa orang tak boleh gulung lidah? Benda ni boleh gulung atau tak boleh gulung ni dia sangat senang sebab you guys boleh tahulah. So dekat sini okay, very good. Ush, baru 5 orang vote. Korang tahu tak yang ada macam Squid Game punya simbol tu? Ada 3 segi, ada 4 segi, ada circle. Korang tekan kat situ, korang ambil pool. So kat sini sekarang baru 8 orang, so which is activities. Korang tekan yang bahagian activities tu, korang tekan bahagian pools. So bila kat situ tekan bahagian pools, korang vote. Gunakanlah awak punya hak, okay, untuk mengundi. So kita tengok kat sini. Daripada yang vote ni, yang sudi vote ni ada 8 orang. Okay, 5 orang ni dia boleh gulung lidah. 3 orang lagi tak. Okay, 6 orang boleh gulung lidah. 3 orang tak boleh gulung lidah. So, 7 boleh gulung lidah. 10 orang dah vote. Okay, so kita tengok kat sini 7 boleh vote. 7 kata boleh gulung, 3 tak boleh gulung. Okay, soalan saya. Kalau banyak, bilangan kuantiti yang banyak, dominan ke resesif? Dominan ke resesif? Dominan. Dominan, very good. Kalau sikit kita panggil dia sebagai resesif. Okay, so saya ambil mata pula kan. Sini saya ambil rambut. Sini adalah telinga. Sini saya ambil sini warna mata. Okay, kita dah tahu kalau warna yang mata yang dominan adalah hitam. Resesif adalah biru.
Okay. So saya nak ambil satu contoh. Kenapa resesif ni sikit? Okay, resesif ni sikit adalah disebabkan kita pakai huruf tau. Huruf ni korang boleh pakai apa-apa. So katakanlah saya pakai huruf L tau. Dominan ni biasa huruf besar. So trait dominan ni kita nak tahu kenapa orang boleh gulung lidah ni banyak. Sebab dia ada dua jenis genotip. Okay, saya takut korang dah pening. So saya masuk sini dulu tau. So katakanlah saya ambil ni, katakanlah awak tengok ada orang tu tinggi. Tapi awak ingat, tinggi ni variasi ketinggian ni dia dipengaruhi oleh dua. Satu adalah genetik, satu lagi adalah resesif. Genetik, satu lagi adalah persekitaran. Saya nak bayangkan ini acap. Acap tinggi. Dia kahwin pula dengan siapalah, Syarifah katalah. Syarifah tak tahulah siapa kan. Pun tinggi. Katakan ni acap. Ni Syarifah, saya tak tahulah. Keturunan Syarifah kan lah lawa kan. Syarifah. Katakanlah Sherry lah. Glamour sikit. Okay, Sherry. Katakanlah acap kahwin dengan Sherry. Dua-dua tinggi. Tiba-tiba pula dia dapat anak kerdil. Macam mana boleh dapat anak kerdil tu? Kita ni semua kira tinggi tau. Kalau kita kata rendah-rendah tu actually adalah kerdil. So kenapa macam mana boleh acap boleh dapat anak yang kerdil adalah maybe. Okay. Saya tulis kat sini dulu. Mana yang saya nak contek? Okay, saya tulis sini ketinggian. Okay, saya conteng sini. Ini adalah ciri. Kita ada trait dominan. Sini adalah resesif. Okay, nak dapatkan orang tu resesif, dia punya genotip ada satu je. Which is T kecil. Nak dapat orang tu dominan, dia punya genotip ada dua jenis. Sama ada T besar atau T besar ataupun T besar, T kecil. So kesimpulan macam ni. Physical, korang nampak luar, kita panggil dia sebagai fenotip. Fenotip dipengaruhi oleh genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah gen. So macam mana fenotip kita ni boleh jadi tinggi? Okay, katakanlah ciri tinggi ni adalah dominan. Okay, dominan ni ada dua jenis genotip. Okay, saya ulang slow-slow. Kita nampak acap tinggi. Okay, acap ni tinggi. Tinggi adalah dominan. Okay, dominan ni, masalah dengan dominan, genotip ada dua jenis. Sama ada dia dua-dua adalah bawa allele dominan, which is kita panggil T besar ataupun satu besar, satu kecil. Tapi kalau kerdil, kenapa kerdil ni orang resesif ni, ciri resesif ni susah nak jumpa? Disebabkan genotip dia ada satu jenis je. Which is dua-dua mesti huruf kecil. So dalam kes ni, macam mana acap kahwin dengan Sherry boleh dapat anak yang kerdil adalah disebabkan dia ada satu allele dominan. Senang kata, allele dominan ni kan, hebatnya satu dominan, dia ada satu allele sahaja, orang tu terus dapat tinggi. Senang kata, kenapa dominan ni lebih banyak disebabkan dia ada satu je huruf besar ni, T besar, dia terus dapat, dia adalah tinggi. Tapi kalau resesif, kenapa resesif tu sikit? Dia nak tunjukkan ciri resesif dia nak tunjukkan fenotip dia, ciri dia, resesif tu, dia perlukan dua-dua adalah allele dia adalah huruf kecil. Contoh paling senang lidah lah kan. Kalau saya kan, macam mana saya tak boleh gulung lidah? Sebab dua-dua allele saya adalah allele resesif. Dalam adik-beradik saya seorang je tak boleh gulung lidah. Mak ayah saya boleh gulung lidah. Okay. So kenapa mak ayah saya boleh gulung lidah pula? Mungkin mak ayah saya macam acap punya kes ni lah. Maksudnya ciri dia adalah dominan. Tapi dalam, saya padam sikit. Dalam dia punya genotip, saya cuba ajar slow-slow ni. Saya takut saya ajar terlampau bayu ni. Ini adalah genotip. Saya ulang tau, genotip, ciri dia adalah tinggi. Masalah dengan tinggi ni ada dua jenis genotip. Sama ada dua-dua huruf besar ataupun satu besar, satu kecil. Tapi dalam kes acap dengan isteri di Sherry ni, okay, dia punya genotip adalah yang berbeza. Satu besar, satu kecil. Okay, so bila dia jadi macam ni, okay, ini adalah meiosis. Ingat tak, meiosis dia akan menghasilkan gamet. Bilangan gamet ni dia akan menghasilkan bilangan kromosom separuh. Sebab tu atas ni huruf T besar, T kecil, tapi dia boleh bawa satu je. Okay, so bila berlaku persenyawaan,
Garis dia. Ni T besar, T besar. Tak ada masalah. Yang ini T besar, T kecil. Yang ini pun tak ada masalah. Ini adalah T besar, T kecil. Yang kerdil ni pula dua-dua adalah kecil. So kesimpulannya, okey, lagi sekali saya kata antara tinggi dengan kerdil mana satukah dominan? Antara tinggi dengan kerdil mana satukah dominan? Mana satu yang dominan? Ikut kefahaman tinggi. Okay, very good Abby. Abby, kenapa tinggi ni banyak sangat Abby? Apa kita boleh cakap pasal genotip dia Abby? Kenapa tinggi banyak? Dalam ni nisbah dia 3, nisbah 1 tau. Kenapa tinggi ni kita boleh dapat banyak? Kenapa tinggi ni boleh ada banyak berbanding yang kerdil ni? Kenapa? Tinggi ni genotip dia ada berapa jenis? Tinggi ni ada berapa jenis? 3. Genotip. Yes, very good. Dia ada 3, bilangan adalah 3. Terima kasih. Acap, mentah-mentah kita panggil dia kahwin kan. Dia terus masuk. Okay. Yes, Acap, kita orang baru cerita awak punya jodoh. Acap kahwin dengan Sherry. Acap yang tinggi kahwin Sherry yang tinggi, tiba-tiba dapat anak kerdil ni Cap. So macam mana anak kerdil ni, anak awak ke? Yes, anak awak. So kita nak kata kat sini tinggi tu adalah dominan. Kenapa tinggi dominan? Macam Zak kata kan, tinggi ada 3. Betul, dari segi bilangan 3. Tapi kalau dari segi genotip, kenapa tinggi ni banyak? Disebabkan tinggi ni ada 2 jenis genotip. Sama ada dua-dua huruf besar. Kan, dua-dua huruf besar. Atau dia dapat satu besar, satu kecil pun dah boleh jadikan dia tinggi. So far sampai sini boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey, ataupun saya ambil satu mata biru tau. Okey, kita ambil mata biru. Katakanlah kita kahwinkan juga Acap dengan Sherry kan. Katalah Acap. Bismillahirrahmanirrahim. Acap kahwin dengan Sherry. Okey, Acap ni mata hitam. Anak mata dia hitam. Sherry pun mata dia adalah hitam. So mata ni yang kita nampak kat luar, ini namanya adalah fenotip, fizikal tau. Kita nampak. Lepas tu tiba-tiba Acap, anak dia ada seorang anak di mata biru. Tu anak Acap ke? Kalau ikut saya, yes, itu anak Acap. Kenapa? Mungkin Acap ni mata hitam. Sherry mata hitam. Tapi genotip dia yang mana satu? Saya pakai huruf genotip tau. Genotip dia saya pakai huruf macam ni. H besar adalah mata hitam. H kecil adalah mata biru. So untuk mata hitam ni dominan. Okay, genotip untuk mata hitam. So saya tulis kat sini tau. Genotip mata hitam sama ada H besar, H besar, H besar, H kecil. So dalam kes macam Sherry dengan Acap ni, awak teka Acap punya genotip dia dua-dua H besar atau H besar H kecil? H besar, H kecil. Yes, dia adalah H besar H kecil. Apa kata? Katakanlah kalau Sherry saya buatkan dia H besar. Dapat tak anak mata biru? Okay, katakanlah tadi kan dia akan menghasilkan gamet kan? Gamet tu terhasil melalui proses meiosis. So sini H besar, H kecil. Saya buat bulatkan ni gamet. Lepas tu mata hitam ni H besar. Disebabkan dia sama, saya selalu kalau saya sama, saya pangkah je sebab dia sama. So bila gamet jumpa dengan gamet, nama prosesnya adalah persenyawaan. So bila H besar jumpa H besar, sini H besar. Sini H besar jumpa H kecil, hormat yang besar, H besar letak depan tau. Ini. So awak teka, ini adalah genotip tau. Kalau H besar, mata anak Acap ni hitam ke biru? Hitam. Yes, ini adalah hitam. Anak Acap yang satu lagi ni, H besar, H kecil, hitam ke biru? Sebelah hitam, sebelah biru ke? Hitam sebab Sebab? dominan dia H tu. Sebab dia ada satu H besar. Hebat. Thank you, Zak. Okay, so dalam kes ni, of course lah isteri Acap bukan yang ini. So kita padam.
So isteri acap mestilah dia punya genotip dia mesti ada satu besar satu kecil. Okay, so kita buat tengok boleh dapat tak anak mata mata biru, H besar H kecil. So sama, H besar, sini adalah H kecil. Okay, so persenyawaan saya buat satu-satu. Okay, H besar, H besar. Lepas tu sini pula H besar, H kecil. Sini pula hormat yang besar, letak yang besar kat depan. H besar, H kecil. Hormat lagi. H kecil, H kecil. So, jom kita tengok. Yang H besar ni hitam ke biru? Hitam. Yes, very good. Sini adalah hitam. Yang ni H besar, H kecil ni? Hitam. Terima kasih. So, ini pun sama. Ini adalah hitam. So, hitam, hitam. So, H kecil ni? H kecil? Biru. Yes, very good. Ini adalah subhanallah walhamdulillah. Sekejap sekejap saya tukar warna. So, yang ini adalah biru. So, kesimpulannya, kalaulah awak tengok ada orang tu boleh dapat anak mata biru, mungkin genotip yang ada dalam ni, dia ada bawa allele resesif tau. So, senang kata, kalau awak tengok biasanya orang kat Sabah. Saya rasa kenapa ada certain tempat tu orang kat Sabah, sebab if I'm not mistaken, maybe Sabah tu ada orang Filipino. If I'm not mistaken tahu dari segi sejarahnya, Filipina tu dijajah dengan Sepanyol, if I'm not mistaken dekat 100 tahun. So, mungkin dekat situ, dia ada keturunan dulu, atuk nenek dia mungkin ada orang Spain yang mata biru. Tapi dia bawa allele tu resesif. Maksudnya dia tak jumpa. Tapi bila tiba-tiba dia terkahwin, acap ni sebenarnya ada keturunan Sepanyol. Sherry ni ada keturunan Spanyol, Spain. Okay. So, tapi keturunan Spain dia tu dia bawa allele tu tak, macam mana tak boleh tunjuk ciri dia. Tak boleh tunjuk dia punya fizikal. Dengan macam mana dia boleh tunjuk dia punya ciri apabila allele resesif, jumpa allele resesif, barulah dia nampak ciri. So benda tu bukan ajaib. Benda tu adalah disebabkan dalam badan dia ada allele resesif tu. Tetapi allele resesif hanya boleh menunjukkan fizikal dia apabila allele resesif jumpa allele resesif. So mata biru tu adalah anak dia. Okay. Now, so ini sekarang kita nak tengok cerita pasal acap lagi. Hari ni kita cerita acap je kan. Senang kan. So ini acap. Saya tak tahulah Sherry mana kan. Ni acap, ni Sherry. Katakanlah lelaki ni nak jadikan lelaki awak yang handsome sebagai baik-baik ciptaan, awak adalah 44 tambah XY. 44 ni adalah kromosom yang kita kenali sebagai autosom. Maksudnya bukan kromosom seks. XY ini adalah kromosom seks. Kromosom seks. So bila meiosis, ingat tak meiosis adalah proses menghasilkan sel anak yang bilangan kromosomnya separuh. So kalau gamet ni dia cuma boleh bawa satu kromosom seks je. Sama ada dia bawa X ataupun dia bawa Y. Tapi kalau perempuan, awak tengok perempuan, ovum dia ada, okey, soalan saya. Ovum ada berapa jenis ovum? Dalam kes ni, ovum ada berapa jenis? Satu ke dua? Satu ke dua? Ikut awak, pemerhatian awak kan. Sini 22 tambah X, sini 22 tambah X. Sama ke lain? Sama. Sama. Very good. So senang kata, kalaulah daripada sini awak nak tengok tahu yang menentukan jantina anak sebenarnya adalah daripada sperma. Kenapa? Sebab ovum ni ada satu jenis je. Dua-dua ovum kita bawa X. So nak tahu anak tu lelaki atau perempuan, yang tentukan jantina anak actually adalah dari sperma. So kalau orang kata bila nak dapat anak lelaki, cakap tanyalah suami saya. Sebab bukan salah awak, sebab kita punya ovum ada satu jenis je. Okay, which is XX. X je. Tapi kalau sperma dia ada dua jenis. Kalau lah persenyawaan tu bawa X, kan? Kalau lah persenyawaan tu bawa X, dia dapat anak perempuan. Kalau persenyawaan tu bawa Y, dia dapat anak lelaki. Tetapi walaupun saya kata yang nak tentukan jantina anak adalah sperma, sebab sperma ada dua jenis, sama ada X ataupun Y. Okey, kalau sperma tu bawa X, dapatlah anak perempuan.
Kalau sperma tu bawa Y, dapatlah anak lelaki. Which is true. Yang tentukan jantina anak tu adalah daripada sperma. Tapi ada satu benda yang saya kena ingatkan awak. Persnyawaan berlaku secara rawak. Maksud saya, ini adalah kuasa Tuhan. Allah tentukan. Maksud saya, even tu kalau lah daripada sini ke barang kalian, kalau katakanlah awak ada 4 orang anak, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Dari segi kebarang kalian, kita kira dari segi matematik, kita kata chances dia adalah macam ni 1, ni sembah 1. Tapi ini senang kata, ini adalah persnyawaan berlaku secara rawak. Wow, hadis masuk. Rugilah korang masuk lambat, Muaz. Saya baru cerita pasal Acap kahwin dengan Sherry. Korang tak dengar pun Acap kahwin dengan Sherry, mata biru lagi. Okay, so basically kita nak cakap macam ni tau. Yang ni saya nak kena ulang dekat awak lagi sekali tau. Korang nak dapat anak lelaki, anak perempuan, saya ambil Hadif lah. Sebab saya tahu Hadif, adik-beradik dia semua lelaki kan. So katakanlah, kita nak katakan, kalau kadang-kadang ada soalan tu, makcik-makcik tanya kan, semua anak, macam kalau saya dulu, anak saya 2 orang perempuan, bila nak dapat anak lelaki? Kalau ikut saya nak jawab dari segi bio, tapi nampak makcik tu poyo. Nampak saya poyo lah kan, saya malas lah. Tapi saya nak bagi tahu, penentuan jantina anak adalah penentuan jantina anak ditentukan oleh sperma, bukan ovum. Tadi saya kata kenapa penentuan jantina anak ditentukan oleh sperma, bukan ovum. Maksud saya, kita perempuan tak payah rasa stres sebab bukan kita yang tentukan jantina anak. Siapa yang tentukan anak tu lelaki perempuan? Sperma ke ovum? Sperma ke ovum? Kenapa Zak kita kata sperma, Zak? Kenapa kita kata sperma? Kenapa kita tak kata ovum, Zak? Sebab daripada ni je, Zak. Sperma ada berapa jenis? Yes, very good. Sperma ada 2 jenis. Kalau sperma tu bawa X, dapat anak perempuan. Kalau sperma tu bawa Y, dapat anak lelaki. Tapi perempuan, saya kata kenapa pressure tu bukan kat kita? Sebab kita perempuan, kita punya ovum ada 1 jenis je. Dua-dua ovum kita ni kalau daripada gambar, dua-dua sama, dua-dua bawa X. Okay, maksudnya pressure tu bukan dekat perempuan sebab kita punya ovum ada 1 jenis je. So yang tentukan jantina anak adalah sperma. So which is kalau sperma tu bawa Y, dapatlah anak lelaki. Tapi kalaulah sperma tu bawa X, dapatlah anak perempuan. Perempuan kita tak boleh nak buat apa-apa sebab memang kita ini je. Ovum kita ada 1 jenis. Semua ovum kita bawa X. Tak ada ovum kita bawa Y. Okay. So basically pressure tu bukan dekat ovum. Pressure tu adalah kat sperma. Tetapi dari segi biologinya, lelaki pun saya tak salahkan sperm. Okay. Dari segi biologinya, even though yang menentukan jantina anak adalah sperma, tetapi ada satu benda tu di bawah kuasa Allah, kuasa Tuhan, which is persnyawaan berlaku secara rawak. Walaupun you guys lelaki, you guys ada 2 jenis sperma, korang ada bawa X, ada Y, tapi korang tak boleh tentukan masa berlakunya persnyawaan. Okay, aku nak anak nombor 1, sperma X yang akan jumpa dengan ovum isteri aku. Aku nak anak nombor 2, sperma Y yang akan senyawakan ovum isteri aku. Benda tu tak boleh lah sebab benda tu adalah senang kata persnyawaan berlaku secara rawak. So kalau orang tanya bila nak dapat anak lelaki ke anak perempuan, bagi saya benda tu soalan yang macam susah nak jawab sebab benda tu Allah je tahu macam hidup dan mati. So basically susah lah nak jawab soalan tu. Tapi dari segi biologinya untuk saya, perempuan kita tak payahlah rasa stres. So basically bukan salah ibu mengandung sebab ovum kita ada berapa jenis tadi? 1. 1 jenis. Tapi selalu perempuan je kena kan sebab kita yang pregnant kan. Tapi basically nanti bila awak dah jadi dah maksud saya bila kita cerita macam ni, maksudnya awak tak payahlah tanya soalan tu dekat orang yang nak ada anak semua anak tu jantina sama sebab you guys tahu benda tu adalah luar kawal. Tapi kalau orang tu tanya, saya rasa dia lebih kepada dia tak tahu benda lain nak tanya. Dia just macam nak cakap berbahasa basi. Dia just nak bersembang, is it? Kan?
Right. So kita nak buat dulu quiz. Bismillahirrahmanirrahim. So saya sempat buat satu ni. Sekejap share screen. Your entire screen. Yap. Saya tak, ni Acap, boleh belanja suara sikit Cap? Boleh je. Alright. Hadif? Saya takut ya macam je. anak saya. Okey. Anak saya hari tu kantoi, dia tengah, saya rasa korang pun buat kot. Dia kantoi yang dia letak dia tengah baring dengan selimut, dia letak handphone dia saya dengar je cikgu dia tengah cakap. Saya macam, astagfirullahalazim. Anak cikgu pun macam tu, macam mana ni? Saya kata, kalau cikgu tanya macam mana? Dah, tadi cikgu tanya saya jawab. Okey lah. Okay, saya start live quiz. Saya ambil yang klasik Bismillahirrahmanirrahim. Klasik. Okay. So, lepas tu buat apa? Continue. Korang sabar Ini dugaan awak tau. Belajar online ni sebenarnya adalah dugaan awak. You guys nampak tak? Sekejap saya share link Share link. Bagi dekat dulu korang. Sekejap. Nick mana Nick? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Korang tak rajin sembang ke? Saya dah tahu kawan dengan dia. Sudahlah. Okay, cepat. Masuk, join the quiz tu. Is tu. Lepas tu saya tekan start Oh ni baru ada seorang masuk Open. Masukkan dia punya password. Start. Okay. Tak. Okay. Saya sulukan Saya tak boleh lah saya cakap lama-lama. I cannot lah. Saya rasa macam mana bila cakap lama tu saya rasa macam saya shock sendiri. Which is saya tak suka perasaan shock sendiri tu. Okay. Saya buat NJ je. Okay, start. Okay. So kita ada 5 orang. So sekarang kita ada, okay, if I'm not mistaken sekarang kita ada Arif, kita ada Nada, kita ada Zak, kita ada Hadif. Lagi, siapa lagi? Kita ada Afkar, kita ada ABC. ABC ni mesti AB. Lagi. Afiq tak nak masuk ke? Line tak cantik ke Afiq? Okay. So kita ada ABC. Okay, sekejap. So kita ada Nisa, kita ada Haris, kita ada Arif. Okay, thank you. Kita ada Zak. Muaz line tak cantik yes, Alhamdulillah Muaz masuk. Kita dah ada 9. Yap. Okay, TA masuk. Alhamdulillah. Okay, one more. Kita ada 11 orang. Okay. So 11 orang je kot boleh masuk kot. Okay. So saya mula dari sekarang. Pap. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan lah. Okay, so turn on. Alright, so Nada. Okay, kita tengok. Okay, jom kita tengok the question Okay, so awak tengok soalan dia. Amibah. Alright, so kita tengok leaderboard. Okay, so Nada tengah lead nombor 1. Semua perempuan lah. Okay, so Nada ranking first. Kemudian kita ada ABC. And then kita ada TA. Apakah itu dominant trait? Dominant trait tu paling banyak kita jumpa, kita panggil dia sebagai dominant. Lepas tu kalau kat ovum tu separuh. Kalau manusia 46, separuh daripada 46, berapa jawapannya? Saya masuk memang, saya menang. Okay, saya tak nak jawab lagi lah. Saya nak jawab yang salah lah. Konsep. Okay, apakah anafasa? Anafasa ada 2, satu anafasa 1, satu anafasa 2. Macam mana nak tahu anafasa 2?
Kalau anak fasa 2, dia punya kromosom dah jadi separuh je. Kalau anak fasa 1, kromosom dia masih ada lagi macam reben 2. Bezanya macam tu je. Anak fasa asing ke kutub bertentangan. Bezanya satu yang terasing tu kromosom yang cukup sifatnya, satu lagi anak fasa 2 kromosom yang tak cukup sifatnya. Okay. Right, so Hadif tengah lead, saya tak nak jawab betul sebab saya nak bagi ni. Amoeba ni sama. So bila amoeba ni kita nak belahan dia dua. So kalau belahan dia dua, dia akan menghasilkan amoeba yang sama. Itu proses mitosis ke meiosis? Mana satu yang akan menghasilkan sama? Jawapan dia dua je, mitosis ke meiosis? Saya jawab yang salah je sebab incorrect. So saya back. So mana satukah bukan sebahagian daripada mitosis? Mitosis Pak Mat. Okay, kita ada apa? Pak Mat PMAT. So mana satu yang bukan mitosis? Okay, seterusnya. Awak boleh tekan dan besarkan tau. So awak tekan kalau soalan tu kecil, awak tekan kat soalan tu, awak besarkan. So kalau dekat situ seorang lelaki dan seorang perempuan boleh menggulung lidah, mempunyai anak yang sama. Siapa ni? Seorang lelaki dan seorang perempuan yang boleh menggulung lidah mempunyai anak yang sama adalah sama. Ada boleh atau tidak menggulung lidah. Apakah genotip induk? So maksudnya dia ada anak yang boleh gulung lidah dengan tak boleh gulung lidah. Soalan tu. The question is, so which one? Kemudian next one. Seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Tengok siapa semua. Hadif tengah lead Okay. Kalau soalan tu kecil, awak besarkan. Okay, awak ingat Pak Mat proses mitosis kita ada profasa P, kromosom pendek dan tebal. Metafasa M, menyusun kat middle. Telofasa A, asing ke kutub bertentangan. Telofasa T, tiba ke kutub bertentangan menghasilkan anak, sel anak. So mana satukah yang betul? Alright, so kita ada siapa? Okay, nombor 1, height. Okay, so kita ada Zak. So kita tengok kat sini, lead tengah Hadif tengah nombor 1. And then kita ada Haris. And then kita ada ABC, AB. Okay, and then kita ada Fatih, kita ada TA. Come on guys. Muaz, line tak elok Muaz. Come on. Okay, siapa yang dah habis? Saya dah habis. Baby, come on baby. Mana? Acap bukan terror main game ke? Tak tahu ni. Macam ni awak tak nak main? Tak, saya nak masuk tadi. Line tak elok Bukan. Dia Macam- malas. Dia takut nak fight dengan saya. Macam malam hari tu saya tengah start, dia terus start game tu. Sorry, saya pun sebenarnya tak pandai sangat Cap, tapi masalahnya saya suka yang macam ni sebab saya rasa saya bagi peluang semua orang cuba jawab. Saya rasa lah. Okay, Kau goyang dah ke Cap. belum? Kalau kau menang tu Okay, sebab tak so ada aku lah tu. sekarang, saya tengok kat sini tahu 50% ni dia 50-50. Maksudnya kan kalau daripada kat sini kan, kita nak kata kefahaman awak dalam tajuk ni 50-50. Ada 50 boleh jawab, ada lagi 50 tak boleh jawab. So half-half awak punya kefahaman dalam tajuk ni. Gua tengah lead ni Cap. Come on Cap, boleh Cap. Mana kau tengah lead? Nombor 2 Pak. Menipu bah. ABC. Boleh Cap. Saya tak ada. Okay, dah ke belum ni? Okay Haris tengah lead. Okay, come on. Okay, ABC. AB dah habis jawab belum? Asal dia orang boleh lambat, bukan ada masa. AB dah? Okay, AB dah. Alright, so ada lagi tak yang tak habis? Okay. Saya tunggu Zak. Okay.
Muaz line tengah slow. Line tak lepas pusing-pusing. Kesiannya. Line slow cikgu. Alah, siannya. Sorry. Kalau yang tak lepas tak apa. Saya nak buat macam ni sebabnya nak bagi korang jangan tidur. So, yang tak dapat masuk tu korang jadi cheerleader lah. Hadif, dah habis belum? Saya dah lama lah habis cikgu. Oh, ya ke? Okay. Semua orang dah habis. Ni, Zak. Saya tunggu Zak. Zak, dah habis belum? Sekejap, saya tengah tunggu Afka. Okay, come on Afka. Okay. Dah Kalau korang nak main nanti saya bagi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dah Sorry Afka. Sorry. Okay. Alamak, tapi saya tengah nak sampai Afka ni. Dia bercampion tu. Come on. Sekejap. Baik, siap kau champion. Okay, ya. Right. So kita end. Okay. Are you sure you want to end? Yes, end. Okay, end. Alhamdulillah. Yeah, welcome back. Alright, so mana tadi saya nak tengok yang dapat jawab tu? Habis jam tu je ke? So, tahniah tadi yang dapat jawab adalah berapa orang? Saya nak tengok, saya buat end. Saya nak tengok tadi siapa juara? Afka kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sekejap Okay. Alah, sorry lah Afka. Saya tak dapat lah. Saya nak tengok podium tadi tapi tak dapat. Tak apalah Afka. Okay, sorry. Okay, saya terus keluar daripada sini. Sekejap Stop presenting. Okay, yay. So, itu je soalan objektif. So, barulah nak masuk soalan. Okay, jap. PTRS 2021. Jap. Kita buat soalan dia. Jap. Saya tengah cari dia punya ni. Share screen. Okay, saya dengan awak ni sebenarnya bagi saya macam ni, SPM tu penting. Saya rasa SPM adalah sangat penting. Tapi pada masa sama saya nak juga awak ada ilmu. Maksud saya kita tak boleh menidakkan kepentingan SPM, which is SPM ni is very important. Tapi ada masa sama pula juga saya fikir saya nak bagi ilmu kat awak. So saya tak nak stress dengan awak. Cuma korang kena tahan dengan saya sebab kalau korang compare dengan cikgu sains lain, biasanya saya yang paling slow. Tu facts lah. Tapi kenapa? Sebab entahlah. Setiap orang tu beza-beza kan. Saya rasa kita tak boleh jadi orang lain. Macam untuk saya macam Hadif is Hadif. Siapa? Zak is Zak. TA is TA. So kalau katakanlah saya suruh Hadif jadi Acap, mesti susah. Kalau saya suruh Acap jadi Hadif, susah tak? Susah kan? So you are what you are. So awak tak boleh jadi orang lain. So basically saya terima awak seadanya dan awak terima saya seadanya. So sebenarnya itu intro. Awak terimalah cikgu awak slow sikit. Okay, now. So kita nak cerita pasal bunga tau. Ni kan soalan 14. Saya terus laju tau. Ni saya terus jawabkan untuk awak. Actually, apakah persamaan bunga, ovari dan juga testis? Sebenarnya korang tahu tak bunga yang cantik tu? Sebenarnya itu adalah organ pembiakan. Untuk bunga yang lawa, organ pembiakannya untuk buah-buah, organ pembiakannya adalah bunga. Sebab tu kalau sebelum musim buah tu dia mesti ada berbunga dulu. Macam durian, dia kata dah berbunga, rambutan dah berbunga. So anything, buah tu sebenarnya asal daripada bunga. Kalau tak ada bunga, tak ada buah. So sebenarnya dekat bunga tu dia ada organ pembiakan. So nama organ pembiakan tu kita panggil dia adalah sebagai enter. Tahu tak enter tu kat mana? Enter tu kat ada bunga. Korang tahu tak ada bunga tu apa? Korang tahu tak ada bunga tu apa? Korang tahu tak ada bunga tu apa? Tahu. Yang mana satu ni? Zakira lah jawab. Oh Zak. Okay. Mana satu Zak? Yang dekat dalam dia tu kan, yang untuk nanti dia taburkan jadi ni kan.
Yang warna kuning, kalau saya nak bayangkan dia warna kuning kalau yang dekat bunga raya tu, kalau kena baju tu. Macam sebut tu. Yes. Macam sebut. Itu adalah ada bunga. So enter ada enter tu ada dekat butir ada bunga. Butir ada bunga tu sebenarnya ada gamit jantan. So kalau kat sini still, sepal, filamen ni tak payahlah tahu. Saya malah nak cerita nanti kan dia jadi bio lama sangat. So awak ingat dia punya ni adalah enter. Okay. Now, kemudian kita tengok kat sini manakah satu pasangan yang betul? Metafasa, kromosom jadi pendek dan tebal ke? Metafasa menyusun dekat middle. Pendek dan tebal ni, ini mana ni? Ini adalah profasa. Awak tengok, memendek, pendek dan tebal tu adalah profasa. Ni salah. Lepas tu dia kata profasa. Kromatik sampai ke kutub bertentangan. Ni bukan bila dia sampai atau tiba. Awak nampak kata keyword dia tiba. Ini sebenarnya adalah untuk telofasa. Saya bagi awak keyword je. Telofasa. Kalau dia kata pendek ni sebenarnya untuk peringkat profasa. Kalau dia kata telofasa, kromosom menyusun. Ingat tak M, menyusun. Ini bukan telofasa. Ini adalah untuk metafasa. So jawapannya adalah anafasa 1. So untuk yang baru masuk saya ingat tahu mitosis. Mitosis awak ingat ada Pak Mat. P, M, A, T. Pak Mat. Profasa, meta, ana, entelo. Profasa keyword dia kromosom pendek tebal. Pendek. Saya ingat cerita hero je, pendek dan tebal. Korang kalau tengok cerita drama, korang tak tengok Pak Pacak kat tepi tu. Korang akan tengok hero dengan heroin. So dalam kes ni hero dengan heroin dia adalah kromosom. So profasa kromosom pendek dan tebal. Kalau metafasa kromosom menyusun. Menyusun kat mana? Menyusun kat middle. Middle tu tengah. Dekat middle. Kalau anafasa asing ke kutub bertentangan. Kalau telofasa tiba ke kutub bertentangan ataupun dalam kes tu sampai tiba ke kutub. Right. So jawapannya adalah anafasa. So anafasa okay. Anafasa kalau ada dua. Kalau dalam meiosis, anafasa 2 yang mana satu yang awak tengok dia jadi separuh. Ni tak nak cerita. Nanti acap pening. Okay, now. Tadi 16 jawapan dia apa? Nak jadikan amoeba yang sama. Mitosis ke meiosis untuk soalan 16? Mitosis ke meiosis? Mitosis ke meiosis? Sama je. Mito, yes. Meiosis tu adalah tak sama. Sperma macam saya kata, korang adik-beradik yang sama, muka mesti tak sama. Hampir sama tapi tak adalah 100% muka sebiji macam cermin. Tak ada. Okay, nombor 17. Mana satukah yang bukan daripada proses mitosis? Pak Mat. Mana satu yang tak termasuk dalam Pak Mat? A, B, C? C. Yes, very good, C. Okay, yang manakah satu Raja 3 menunjuk. Oh, tidak benar. Jawapan acid. Oh my god. Tidak benar. Saya punya tadi tu salah lah. Saya ingat yang benar. Subhanallah. So saya agak decline dulu. Okay, so tidak benar. So jawapannya adalah ni. B. Right. So terusnya 19. Okay, apakah bilangan kromosom yang terdapat dalam ovum manusia? Kalau kita manusia 46, ovum tu berapa? Separuh daripada 46? 23. Yeah, 23. Okay, mana satukah yang dominan? Dominan paling banyak kita jumpa? A. Jawapannya adalah A, rambut hitam. Okay, now 21? C. Oh, hebatlah. Okay, 21 ni saya rasa saya ingat yang Cikgu Lali ada ajar semua tu kan. Tu senang. Ni T besar, sekejap T besar, T kecil, T kecil, T kecil. So awak ikut je. Sini, ke sini. So sini adalah T besar, T kecil. Lepas tu buat satu-satu tau. Sini, T besar, T kecil. Sini adalah T kecil, T kecil. Sini adalah T kecil, T kecil. So kalaulah yang T besar ni, ini adalah tinggi. Yang ini adalah resesif ataupun rendah. Sekejap. Alright. So jawapannya adalah 2 nisbah
2. Okay, kita teruskan. Now, seterusnya Rajah 5 menunjukkan satu pewarisan sifat manusia. Rajah 5 menunjukkan satu sifat pewarisan manusia. So awak tengok dekat sini, ini adalah boleh menggulung lidah, sini tidak boleh menggulung lidah. So you guys tengok kat sini, apakah dia punya generasi pertama dia? Boleh gulung lidah ke tak boleh gulung lidah? Teka. Kalau yang ni kan, kita buat sama-sama kan. Sini dia akan jadi B besar. Ni akan jadi B kecil. So dia akan jadi B besar, B kecil. Kalau B besar, B kecil ni awak rasa boleh gulung lidah ke tak boleh gulung lidah? Boleh. Boleh. Yes. Kenapa dia boleh gulung lidah? Sebab dia ada B besar. Yes, asalkan dia ada satu B besar je dia boleh gulung lidah. Alright. Okay. So jawapannya adalah B besar, B kecil, so boleh gulung lidah. Okay, so saya berhenti sampai kat sini. So kita buat kelas esok pukul 8.30, 8.45 kot. 8.45 lah bagi korang habis solat isyak semua kan. 8.45 kita buat kelas tambahan untuk PTRS. Kita akan bincang habiskan objektif. Saya rasa objektif ni pun membantulah. Saya suruh awak buat sendiri tapi saya rasa kadang-kadang kalau awak buat sendiri saya takut awak tembak pun awak tak tahu apa yang awak tembak. Betul tak? Macam AB saya percaya. Saya percaya AB akan buat sendiri. Zak ni saya percaya. TA saya percaya. Afkar lagi lah saya percaya. Macam yang busy ni kan, macam YB ni kan, macam Acap. Macam siapa ni? Macam Acap, macam Hadif, siapa lagi ni? Yang busy, yang dah berkejaya. Mana ada saya busy? Ha? Busy kan nak jadi ni kan? Gamer Ada. berjaya kan? Saya stop lah. Ya ke? Macam tak percaya. Awak Yo. ingat senang ke nak stop main game? Tak, saya dah keluar team lah. So saya tak main. Tapi main juga kan? Habis tu free time awak buat apa? Ngaji. Betul. Alhamdulillah. Okay, so esok kita bincang soalan nombor 23. Sampaikan kita buat ni sampai habis. Lepas tu saya nak yang ini, boleh tak? Disebabkan saya tahu AB rajin. Sini nombor 1 ni AB. AB buat nombor 1 dengan nombor 2 AB. Tak payahlah, sini Zak. AB Zak. Zak. 2 je soalannya. Okey, 3 ni saya bagi Nada. Nada boleh Nada. 4 ni saya bagi Nisa. Semua nak dara. Tak apalah nak dara. Nisa. Sampai situ dulu kot. Sampai Nisa je lah. Okay. Yang lain TA sebenarnya saya nak suruh TA buat ni sebab hari tu saya suka TA buat. Saya nak suruh TA buat lagi sekali yang ini tau. Tapi TA bukan esok lah bincang kot ni TA. Yang ni maybe Jumaat kot. Ni TA. Tapi ni Jumaat TA. Lagi siapa yang rajin? Saya bagi Afkar lah. Afkar. Ada tak yang terasa? Ada tak yang nak buat? Yang terasa sampai hati cikgu bagi orang yang sama. Ada tak yang saya cikgu saya nak buat? Ada tak yang nak buat? Haziq nak? Hadif Ada tak kata yang dia nak tersiati? semalam. Ya ke? Hadir nak yang mana? Zat, kalau awak nak bagi awak punya soalan pun boleh. Tak apa, saya pun boleh bagi dia. Cikgu tak payah bagi tahu, saya dah bagi dulu kat dia. Hadir okey ke Hadir? Hadir tu saya takut sibuk sangat kan? Tak apalah, tu nantilah pandai-pandai korang ni. Okay, so korang ada tanya menjawab. So all the best. Terima kasih. Thank you so much for your time. Saya minta maaf atas segala salah dan silap dan juga kekurangan. Hopefully hari ni adalah ilmu baru yang korang dapat dan hopefully semua ilmu yang kita dapat hari ni diberkatinya. Amin. So itu sahaja guys. So thank you so much for joining the class. Okay, bye everybody. Bye. Pergilah makan.